Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Hurairah cerita dia dengar Nabi kata pertama, iaitu bila masuk bulan Ramadan, pintu syurga terbuka. Kita pun kata, kalau pintu syurga terbuka tu maknanya ada penghuni dah ke? Soalan tu tuan-tuan jangan tanya. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala belaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa alih baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kita nikmat kehidupan, yang memberi kita kesihatan tubuh badan, yang memberi kita peluang dan masa yang ada. Kita berada dalam masjid, dalam satu majlis ilmu yang bermanfaat, yang dapat memberi kebaikan kepada kita dalam amalan harian kita, terutama amal ibadah yang mana kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada jemaah sekalian, insya-Allah malam ni ana tak sambung kitab hak kita ngaji. Ana nak kecek sikit pasal Ramadan. Kita kata keutamaan Ramadan. Sebab ana ada tengok dalam kalender tadi, ana ada malam ni dengan ni akhir bulan. Jadi kalau kata dua kali tu nak kecek pasal Ramadan, insya-Allah banyak manfaat. Dan juga kita termotivasi dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengusahakan mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, supaya Ramadan yang kita akan lalui dalam masa 13 hari, 12 hari lagi dah, 12 hari rasanya, supaya ia boleh jadi Ramadan dengan amal ibadah yang lebih berkualiti berbanding dengan tahun-tahunnya lepas. Jadi yang pertama, anda baca beberapa hadis supaya kita dapat mengambil iktibar dan juga kepahaman daripada hadis-hadis ni. Pertama ialah hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ni hadis ni paling masyhur dan paling kebiasaan tuan-tuan dengar cerita mengenai kelebihan puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang qama Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Mendirikan di sini maknanya umum, sama ada orang tu mendirikan amal ibadah semaya, sama ada orang tu mendirikan ibadah yang utama dalam bulan Ramadan, iaitu berpuasa, bersedekah, membaca Quran dan sebagainya. Imanan wa ihtisaban, dia buat semua amal ibadah tu, maknanya dia menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah tadi dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna dia ada dua elemen, dia ada dua perkara yang penting bila mana dia mendirikan amal ibadah pada bulan Ramadan, iaitu dia imanan, dia ada nilai keimanan dia, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi,
maka dia akan memperolehi keampunan daripada Allah sebelum daripada apa-apa yang maknanya ma taqaddama min zambi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nak berpuasa pada bulan Ramadan 12 hari lagi dengan keimanan dan pengharapan untuk dapat pahala. Bukan kata nak suruh penat lelah saja. Adapun setengah orang tu dia nak berpuasa pada bulan Ramadan nanti, dia ada satu matlamat. Saya nak kurus badan, nak kurus turun 10 kilo. Sebab apa? Sebab dia pergi tepah baju dah. Dia tepah baju tu memang fit size. Dia pun bersungguh. Dia jaga makan waktu buka tu dia ambil sikit lah. Dia tak ambil air-air manis. Jadi orang lagu ni adakah termasuk dalam iman dan wahtisaban? Orang ni dia termasuk dah dia tajuk-tajuk lain. Kerana dia sudah ada matlamat yang berbeza daripada yang dimaksudkan dalam hadis. Tapi kalau dia kata nak kurus badan tu dengan masuk matlamat sampingnya dia, bukan kata yang utama, ataupun dia kata kesan daripada dia jaga makan pada bulan puasa dia kurus badan, itu tak apa. Sebab itulah kita ahli jemaah sekalian bila kata ihtisaban, kita mengharapkan pahala ni dengan maksud kita nak ganjaran kebaikan di sisi Allah, kita nak kedudukan kita mulia di sisi Allah, kita nak syurga di sisi Allah. Sebab setengah orang bila mana kita beramal ibadah kita minta dengan Allah syurga, dia kata tak boleh. Itu nampak macam buat amal ibadah tu tidak ikhlas, macam nak mengharapkan syurga, tak boleh. Dia bukan persoalan ikhlas tak ikhlas. Nabi SAW suruh kita minta, bila minta syurga, minta firdaus, bukan minta syurga yang kelas-kelas biasa. Bila kita beribadah bulan puasa, dalam hadis ni Nabi royak mengharapkan pahala, memang nak ke pahala. Jadi tidak tepatlah bagi setengah orang yang menyatakan bahasanya kalau kita buat satu-satu amal ibadah untuk dapat pahala maka kita tidak ikhlas. Itu tidak tepat. Itu malah pendapat atau kenyataan itu adalah boleh membawa kepada kerosakan pemahaman tentang syariat kita. Kemudian hadis yang kedua, Iza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, apabila menjelmanya bulan Ramadan, iza jaa Ramadhanu, bila mana datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu syurga akan dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Syaitan ditangkap, diigat, kemudian dicampak di tengah-tengah lautan, dicampak di tengah-tengah pergunungan jauh daripada manusia. Jadi dalam hadis ni Abu Hurairah cerita dia dengar Nabi kata pertama, iaitu bila masuk bulan Ramadan, pintu syurga terbuka. Kita pun kata kalau pintu syurga terbuka tu maknanya ada penghuni dah ke? Soalan tu tuan-tuan jangan tanya. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Pak kita kata pula, kalau kata lah ni 2024 1445 Hijriah, hari ni hari Rabu malam Khamis, ada dah kau orang duduk dalam neraka dan syurga tu? Katakan tuan-tuan punya kritis lah cara mikir dia. Jangan soal perkara gitu. Sama ada dah penghuni lah ni di syurga atau neraka tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Sebab kita ni beredar tuan-tuan mengikut sunnatullah, iaitu masa, ketetapan masa dan sebagainya. Masa tu sendiri makhluk Allah. Allah boleh buat dia ke depan ataupun Allah boleh buat dia duduk belakang. Sebab tu kita baca setengah-setengah ayat Quran cerita penghuni neraka disiksa sekian. Penghuni di syurga menikmati
sungai yang penuh dengan susu, sungai yang penuh dengan arak dan sebagainya. Jadi kita pun rasa ada timbul muskilah, timbul keraguan. Kalau lagu tu Allah cerita tu maknanya ada dah nah. Ni tuan-tuan tak usah fikirlah. Dia ada dalam satu kaedah tafsir Quran, ulumul tafsir ataupun ulumul Quran, dia sebut istiqbalul madi 'ala al-mudhari'. Ni bentuk kata kerja yang akan datang dan kata kerja yang masa lalu ni. Itu panjanglah perbahasan dia dah. Kemudian syaitan dia belenggu. Jadi boleh puasa ni syaitan tak ada dah. Hak kata boleh masuk dalam masjid, kaca orang tengah semaya boleh masuk di celah-celah setiap orang semaya. Kita kalau semaya genggal sikit tuan-tuan, syaitan dia akan masuk. Dan dia akan ganggu kita dari segi khusyuk semaya. Tapi boleh puasa tak ada. Dia tak mari. Jadi ulama berbahas dari segi pendapat sufidati syayatin. Adakah betul syaitan tu dicampur di tengah laut, campur di tengah hutan, campur di tengah padang pasir jauh daripada manusia? Kebanyakannya ulama berpendapat bahawasanya syaitan masih ada di kalangan kita seperti biasa. Yang dimasukkan dicampur jauh tu adalah sifat kesyaitanan yang ada pada manusia, yang ada pada kita. Sebab yang ada sekeliling kita pada bulan Ramadan ialah manusia-manusia yang bersifat malaikah. Semua orang yang baca Quran tu pada bulan puasa ni, semua orang kalau nak mari awal masjid, walaupun solat zuhur, solat asar, sebelum ni dia mari tu kadang-kadang cincai lah. Tak imam nak habis tahiyat akhir baru dia sampai, tapi bulan puasa dia jaga. Dia punya momentum beribadah tu kuat. Jadi sekeliling kita tak ada orang yang perangat syaitan. Itulah yang dimaksudkan lebih tepat sufidati syayatin. Berlaku tak dalam masyarakat kita tuan-tuan orang yang kena rasuk pada bulan puasa? Berlaku. Masalah apa ni kita kata masuk hatu dan sebagainya telah berlaku. Jadi yang lebih tepat dari segi pandangan ulama iaitu berlaku apa yang sufidati syayatin ni maksudnya perangai syaitan tu tak ada pada kita manusia ni di bulan Ramadan. Sebab masing-masing nak beramal ibadah. Tak ada siapa nak tinggal daripada mengejar peluang untuk beribadah pada bulan puasa. Kita ada duit, kita sedekah. Kita tengok budak-budak puasa kecil-kecil dia, kita lalu tepi dia, doya seorang ke. Benda-benda gitu dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan-kebaikan kita buat. Kemudian satu hadis hukum berkaitan dengan ibadah puasa. Iza sami'a ahadukumun nida'a wal ina ala yadi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ini satu hadis hukum berkaitan dengan puasa, riwayat Imam Ahmad. Iza sami'a ahadukum, maknanya bila mana seseorang itu dia dengar. Dia dengar di sini maksudnya dengar azan pada waktu subuh. Azan waktu subuh maksudnya azan yang sudah tamat dah urusan kita untuk makan minum, yang kita kata sahur. Dalam bahasa Arab boleh sebut dua, sahur boleh, suhur pun boleh. Atau boleh sebut sihir. Sihir itu maksud lain. Walaupun dia punya kata dasar dia sama. Kata akar dia, root word dia sama. Sihir tu maksud lain. Suhur ataupun sahur maknanya kita makan pada waktu sebelum subuh gelap. Batu sihir tu maksudnya benda yang tak nampak. Sihir ni dia ada kaitan juga dari segi apa ni kata dasar dia lah. Jadi bila mana kita dengar azan subuh wal ina'u ala yadi, sedangkan kita ada makanan hak masih kita makan tangan kita makan nasi ke, kita tengah makan orang fala yada'hu. Dalam hadis ni Nabi kata jangan kita buang, maknanya jangan kita lepaskan makanan itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, kecuali selepas mana kita selesaikan makan. Bermaknanya gini tuan-tuan, ni hadis riwayat Ahmad. Kita tengah makan orang
Jadi kita boleh habiskan makan ni hak ada dalam tangan kita, hak masih dalam genggaman kita. Setengah pendapat ulama boleh ambil sikit lagi kalau kita rasa perlu. Jadi kita makan masa rebel ni bukan dirancang, ni tidak sengaja kita bangun-bangun lewat subuh ne belah, kita bangun ne 10 minit 6 minit ya, kita tak perasan, kita letak air atas meja gapo semua, kita tak perasan dengan masa tu 6 minit ya lagi tinggal nak azan. Lepas makan tengah makan orang beh. Jadi ada jemaah sekalian, boleh perhabis sedikit makan ni ada pada tangan. Kalau berasa macam kita perlu sikit lagi makan, ambil sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan kata makan 4-5 suap, kita takut batal puasa. Sebab jangkau masa azan tu saja pun hak Bilal azan ni biasanya 5 minit lebih lah. Nah, laungan azan ni 5 minit. Kalau tuan makan sampai habis la ilaha illallah, itu lama sungguh, kita takut batal. Jadi lepas mana kita makan, kita pun ambil air, kita minum sikit tak apa. Ikut munasabah seseorang tu. Kalau orang tu mungkin dia tubuh besar, dia perlu air banyak, atau kira ada 250 ml ni, muka dia biasa dah untuk apa ni, lepas makan tu setara ni air dia, maka munasabah bagi dia boleh minum banyak ni. Tapi dalam jangka masa tu saja. Jangka masa tu terlalu singkat, pastikan kita tidak sengaja untuk melebihkan masa sampai tamat azan. Kalau sengaja batal puasa. Bermakna hadis ni nak cerita boleh kita makan dan minum semasa azan kalau kita tidak sengaja. Lain lagu ni tuan-tuan. Contoh dah, kita makan sahur selesai dah, kita pun gida pun berasa gerah. Ada apa dia kubah apa, Allah aku apa dia sahur gapo tahu. Kubah berendai baduk lemah dari sungai macam-macam lah kuih-kuih tu deh. Kita punya gerai tu kita makan, kata nak makan sikit, kita makan tu best. Tu setengah pendapat ulama kata telah, lepas tu basuh lalu mulut. Sebab kita bukan tidak sengaja tu, tu lebih kepada kita sengaja. Sebab kita siap dah sahur, kenyang dah, minum air dah, kita pergi makan tanpa kita jaga-jaga waktu tu. Sebab tu kita ada satu masa disebut imsak. Imsak tu waktu untuk kita jaga-jaga, berhati-hati. Ada yang kira lampu kuning dah masa tu. Tapi lampu kuning tu bukan maksud menghalang makan. Kalau kita bangun lewat lampu kuning tu, kita dah lagi makan. Imsak 6 minit, bangun 6 minit tu dah lagi makan. Tapi biar munasabah dengan jarak 6 minit dengan 10 minit tu agak-agak lah nak makan gapo. Kalau tuan-tuan baru nak masuk nak gapo tu memang tak ada dah lah. Jadi makan sekadar kita dah. Subuh ni ataupun waktu sahur ni tuan-tuan paling bagus makan ni ialah tuan-tuan makan buah sikit, lepas tu makan oat walaupun dia kata oat ni makan ni kuda dia kata. Tapi boleh ambil sikit-sikit supaya makan ni gini tuan-tuan. Oat, buah-buah dia ada fiber. Lepas tu tuan-tuan minum air banyak sikit supaya boleh pencernaan kita tidak tersekat lah, mudah kata tidak semelik lah. Dia automatik tuan-tuan, kita umur 5-60, bila mana kurang air dalam tubuh, kita berpuasa dan air kurang dalam tubuh, dia jadi semelik sikit. Jadi cara nak atasi semelik, makan buah banyak, makan oat. Kecuali tuan-tuan kata saya boleh puasa memang kena ambil biskopan kau dia, apa ni, obat kalau kena telai malam tu pagi esok buat air, tu nyanyi sikit lah, tubuh kita penat lah. Sebab kalau telai obat nak suruh berok ni, dia memang usuh kita ni dia kena hijau lebih sikit kerana obat tu. Jadi kita tak guna hak ni secara neutral dia, secara biasa alami ni kita tak buat. Jadi secara alami ni kalau kita nak mudah buat air, maknanya kita makanlah buah-buahan, sayur-sayuran. Minum air banyak insya-Allah. Dan banyak-banyak orang yang ada masalah gastrik. Anda pernah tanya seorang doktor tu, dia kata memanglah peringkat awal tu dalam beberapa hari tu gastrik tu memang dia lawan sungguh-sungguh lah tuai dia tu. Kalau tuan-tuan biasa ambil katakan Gelusil ke, biasa ambil apa ni dia pantoprazol ke, dia orang gastrik,
Dia memanglah 2-3 hari mula-mula tu memang gastrik tu kuat, tu sedawa semua sampai sedawa masa pada. Tapi insya-Allah kalau tu jaga comel, ambil makanan tak berat, makanan mudah hadam, minum air banyak, sambil-sambil telan obat. Waktu sahur tu telan obat, insya-Allah dia reda. Nah, gastrik tu tak berpanjangan. Tapi ingat ubat gastrik ni dia makan dia sebelum makan nasi. Kadang-kadang orang tu kata dia ambil makan nasi banyak baru telan ubat gastrik, dia tak jadi lah. Betul kena ambil dia berehat dalam lebih kurang 5-10 minit baru ambil nasi. Jadi kita boleh makan pada bahagian makanan yang masih ada di tangan kita semasa azan dalam keadaan kita tidak sengaja dan kita terlepas dari segi pemerhatian kita pada masa azan tu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-minbar faqultu amin amin amin. فقال إن جبريل عليه السلام آتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, naik mimbar, baginda bersabda, cara kerana Nabi bersabda, Nabi sebut amin amin amin. 3 kali amin. Kita kalau dalam keadaan kita semaya berjemaah tu pastikan kita tidak mendahului imam, sama ada pada rukun fi'li perbuatan, rukun qauli sebutan, jangan mendahului imam. Imam baru waladhalin, kita tu kita dulu. Tak imam amin, dia biarlah kita ni mutabaah, dia panggil sekata dengan tu imam. Jangan kita dulu. Kadang-kadang setengah orang ni rukun fi'li anak tengok banyak, hak jenis terbolah, dia dulu turun rokok daripada tu imam. Tak tahulah dia gaduh nak pergi buka bahasa Begor mana, tahu malam tu dia punya rokok tu hawa pada Tok Imam. Dan anak pernah tengok beberapa rukun, ada seorang satu masjid tu dia mendahului imam. Imam batal lah semaya dia. Tapi kerana kita bukan ahli situ, jadi kita pun tak nak kata gapo lah. Tapi kalau kata tuan-tuan, ingat baik-baik, amin ni dia sekata dengan Tok Imam, maknanya senada. Jangan tu kita dulu, jangan. Lewat sikit 0.01 minit kau saat aku boleh kira. Ana tak imam kita bagus tak? Gitu tak apa. Jangan kita dulu. Dan jangan suara kita lebih tinggi daripada suara Tok Imam, tu pun tak sah. Maksudnya gini, Tok Imam kan dia suara dia Allahu Akbar. Kita duduk sebagai makmum, tapi laungnya Allahu Akbar kita sama kuat dengan dia. Itu dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh makruh hukum dia. Takut semasa mana? Semasa rukun-rukun hak lain, rukun sujud ke, duduk antara dua sujud ke dia. Dia terlewat dia punya Allahu Akbar tu, dia sebenar nak sujud daripada dia i'tidal tadi. Kerana jemaah ni tukar muka suara dia sama kuat dengan Tok Imam. Jemaah pun ingat Tok Imam bangun daripada sujud dah. Bangunlah makmum. Itu masalah-masalah yang akan berlaku kalau kita suara sama derah dengan Tok Imam. Adapun hak kita kata di masjid-masjid besar, Masjidil Haram ke masjid, contoh masjid Kuala Lumpur, kalau ramai orang beribu-ribu orang, dia panggil mubaligh tu. Hak sambung baca Tok Imam. Hak ulam dia ulam bukan sambung dah. Kata imam sebut Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Itu tak apa, kerja dia.
Adapun kita ni tak boleh nak buat gitu. Nah, kita tak boleh nak buat. Ingat, jangan mendahului imam daripada rukun qauli dan juga rukun fi'li. Jangan suara, jangan sama tinggi dengan imam. Anak sungguh kadang-kadang anak sendiri pun nak tukar. Muka masing-masing tu semaya ni nampak macam duk dia senyap, macam kosong lah. Padahal duk mikir rata juga. Duk mikir macam-macam juga kita ni. Tiba-tiba ada orang yang buat perangai gitu, memang kita terlepas lah. Kita terlepas jugalah. Jadi pakat-pakat kita untuk berjaga-jaga daripada perbuatan-perbuatan boleh batas semaya. Jadi dia kata, Abu Hurairah cerita, Nabi bila mana naik atas mimbar tu Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ini tuan-tuan kena dengar molek ni, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Lalu dia, yakni Jibril berkata, maknanya semasa Nabi naik atas mimbar tu Jibril mari. Jibril pun kata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu Jibril ayat ke Nabi. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Jadi Jibril suruh kata, Muhammad katalah amin. Maka aku kata amin. Jadi Nabi pun kata amin. Bermakna Jibril ni dia beri satu warning, amaran. Iaitu dia kata, ana ulai pada ayat dia kata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kita 1444 Hijriah tahun lepas, sudah lepas dah. Kita dah belakang, masing-masing dah sempat dah beramal ibadah sekadar kita mampu. Tu pun kadang-kadang kita bercita-cita, berazam nak buat terbaik dah. Nak mai masjid lebih awal, nak sedekah lebih banyak, nak berbuat baik kepada ahli keluarga, nak berbuat baik kepada jiran dan sebagainya. Kita punya planning tu masing-masing ada dah. Bila nak masuk Ramadan ni, jadi siapa-siapa masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya. Tapi kalau dia masuk bulan Ramadan, Allah tak beri keampunan pada dia. Maknanya orang tu tidak melakukan amal ibadah yang terbaik untuk bulan Ramadan dia. Dia kira tak apalah, Ramadan ni supaya hak dulu je lah. Kalau Ramadan hak dulu aku dah lah baca 10 juz, Ramadan ni pun 10 juz tu kira okey lah. Dia kira lagu tu. Jangan, salah tu. Dia kita kena upgrade semua. Ibadat ni kena upgrade. Ana tahu ayat korang, kadang-kadang anak sendiri pun ada pernah dalam usia-usia ni lah. Ada pernah anak tak ada habis ke 30 juzuk Quran pada bulan Ramadan. Ada. Mana heret gi ke apa ni hari lagi. Apa sunat tu. Kerana tak ada. Macam-macam lah urusan tak ada ni kak. Kita tak boleh nak guna alasan sangat lah. Jadi tuan-tuan jangan rasa kecewa. Jangan rasa macam putus asa bila mana kita punya target amal ibadah kita untuk bulan puasa tu macam tidak achieve, tidak sampai kita punya sasaran kita. Jangan kecewa. Pentingnya kita kena teruskan. Dah habis ke walaupun sudah masuk bulan Syawal tu. Go on ya tak apa. Ataupun sebagaimana nak pernah ayat, setengah orang dia nak kejar 30 juzuk bulan Ramadan. Tapi kalau tuan-tuan kejar 30 juzuk ngah baca tak betul, ngah duduk salah lagu tu, tak sigi ngaji, tak si betul tajwid, ana rasa bermasalah juga. Lebih berkualiti lagi kalau tuan-tuan habis ke juz 30 dengan membaca tafsir-tafsir dan juga menghafal ayat-ayat surah-surah pendek. Daripada juz amma yatasaaluna 'anil naba'il azim sampai kepada 3 kul tu. Ana rasa hak tu ada kualiti sikit. Banding dengan tuan-tuan cuba baca 30 juzuk dalam keadaan salah. Kecuali tuan-tuan baca 30 juzuk tu ada orang yang tolong betul. Sebab anak kadang-kadang dengar ramah orang yang cuba nak habis 30 juzuk ni baca salah. Ramah. Kalau dari segi lagu tu tak apa. Dari segi lagu tidak isu sangat tuan-tuan. Lagu tak apa. Kadang-kadang kita ni nak taranum bayati ko, nak rush ko, nak jiharkah ke. Hak tu tak perlu. Tuan-tuan baca Quran,
Belagu je harkah ke apa, tak ada soju sari. Hak tu baca belagu tu. Baca cara biasa. Nah, tuan boleh dengar YouTube banyak bacaan daripada Imam Mekah ke Imam mana ke dia. Hak tuan rasa selesa. Baca ikut dia pun boleh. Nah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke orang hak tidak melakukan amal ibadah ataupun kualiti amal ibadah dia tidak baik pada bulan Ramadan ni ke dalam neraka dan Allah jauhkan daripada rahmat dia. Ni na'udzubillah, kita minta Allah lindung. Kita berasa kita lepas Ramadan ni berasa macam comel dalam kitanya. Dia macam bersih, suci lah kitanya. Kerana kita duk baca dengan kita mari tarawih, kita duk baca dengan kita beri sedekah. Tapi rupanya amalan tu dia ada beberapa agenda lain yang melibatkan nilai keikhlasan kita tu. Tak ada dia mari masjid ni kerana terpaksa. Bini habis duk geger rumah. Tu tua duk geger rumah. Tu tua duk kata tengok muka semua malam-malam acu pergi masjid sikit hak. Kita pun mari. Tetapi tuan-tuan, kalau benda tu berlaku peringkat awal dan kita pun sudah berubah. Kita pun didik diri kita sendiri supaya mari. Yang asalnya memanglah daripada tekanan tadi tu, tekanan mak ayah kita apa semua. Akhir-akhir daripada tekanan tu kita boleh mari dengan ikhlas jiwa kita. Tu tak apa. Itu lain cerita. Dia hak jenis paksa diri tak sih. Paksa diri kerana tekanan ataupun suruhan daripada orang. Jadi hadis ni riwayat daripada Ibn Hibban. Nabi kata amin, amin, amin 3 kali kepada orang yang melalui fasa Ramadan tapi tidak beribadah dengan baik. Akhirnya dia dicampur dalam neraka dan Allah tak beri rahmat ke dia. Na'udzubillah. Sebab tu dalam bulan Ramadan tuan-tuan ingat, doa ni tuan-tuan jangan lepas daripada mulut. Walaupun ikutlah bila-bila telitah baca lah. Gitu. Jangan lepas daripada mulut. Walaupun saat ni rasa dah baca lagi. Sebagaimana imam biasa baca, tuan-tuan dengar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu doa khusus minta keampunan pada Allah. Tuan-tuan boleh banyak kali mana tak apa. Dia boleh puasa ni special doa tu. Dia bermakna doa tu sebenarnya pada boleh puasa. Boleh lain pun boleh pakai doa tu. Tapi khusus boleh puasa doa tu dah. Cukup dah. Cukup power dah. Kita minta keampunan daripada Allah. Dan juga kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis seterusnya daripada daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ataupun Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, dia kata as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-siyam. Ni Ibnu Umar ni dia kata as-siyam wal Qur'an, puasa dan Quran, dua benda ni yashfa'ani lil 'abdi, dia memberi syafaat kepada batin tubuh tuan dia yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu as-siyam, puasa, dia kata kepada Allah, puasa ni dia kecek kira dengan Allah, dia minta, dia kata ay rab mana'atuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Dia kata, jadi puasa ni kata kepada Allah, dia minta dengan maksud minta, dia kata ay rab, wahai Tuhanku, mana'atuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, ni aku cegah batin tubuh tuan aku ni daripada makan dan juga bersyahwat pada waktu petang, maknanya daripada melakukan aktiviti bersama pasangan kita lah. Fasyafi'ni fi, maka ya Allah berikanlah aku syafaat supaya aku boleh beri syafaat ke tuan badan aku ni. Siapa kata ni? Puasa kata. Puasa nak kecek gana pada Allah ada mulut ke hatu hijab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Wa yaqulul Quran, patu Quran pula kata mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Lepas tu Quran pula kata mana'tuhun nauma bil-lail, aku ni Al-Quran ni mencegah ataupun menahan tuan badan aku ni daripada tidur malam, sebab dia baca Quran ni, dia baca aku pada waktu malam.
Fasyafi'ani fi, maka ya Allah berilah syafaat kepada aku supaya aku boleh beri syafaat kepada tuan pada aku ni. Kemudian qala fayushaffa'ani, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai puasa, wahai Al-Quran, dua-dua ni fayushaffa'ani, berilah syafaat kepada batai tubuh tuanmu tu. Bermakna tuan-tuan, syafaat kita, pertolongan talian hayat kita di akhirat kelak, antaranya selain daripada syafaat kubra, hak besar, hak utama syafaat Nabi. Selain daripada tu Al-Quran dan juga puasa. Jadi banyakkan baca Quran. Sebab tu paling bagus tuan-tuan habis baca Quran, tuan-tuan bacalah sikit doa. Sama ada Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa huda ataupun sebagainya, bahasa Melayu pun tak apa, supaya Quran tu dia boleh jadi pemberi syafaat kita di hari akhirat. Begitu juga puasa, ibadah puasa kita. Jaga molek-molek dia, jangan sengaja membatalkan dia. Kita pun kata rasa kering tekuk lah. Hari pertama kering tekuk, pukul 2 kering ni. Tak tahan. Padahal dia boleh tahan. Tapi punya setan kuat tu dia. Dia pergi minum air batal puasa. Dosa besar tu tuan-tuan. Nah, bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW beri ancaman kepada orang yang tinggal puasa, hak sengaja tinggal puasa tanpa ada keuzuran syarak. Lagu mana Nabi cerita bahawasanya Nabi naik atas bukit. Bila mana Nabi SAW naik atas bukit dengan ditemani oleh 2 malaikat, Nabi dengar bisautin syadid, Nabi dengar satu suara kuat luar biasa. Nabi pun tanya Jibril, bawa Nabi. Dia kata, bunyi tu bunyi ke apa? Jibril petunjuk, tu bunyi puak-puak tu, haulai, mereka tu bunyi suara. Jadi Nabi tanya, mereka tu siapa duk tepik duk menaun tu? Jibril kata, itulah mereka yang mana tidak berpuasa. Mana dia makan semasa bulan puasa. Dalam keadaan mereka menjerit berteriak, kaki dia naik atas, kepala dia bawah, semua urat saraf dia keluar daripada badan dia, sobek muka dia sobek mulut dia. Jadi ingat baik-baik, itu ancaman Nabi kepada orang yang sengaja tinggal puasa. Jadi na'udzubillah, semoga kita terlindung daripada perbuatan yang tidak bermanfaat gitu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu